Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب يسر ولا تعسر فإن التيسير عليك يسر. ربي تمم بخير أما بعد. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dapat kita sama-sama berkumpul menunaikan solat fardu subuh secara berjemaah, menunaikan tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang hamba-Nya, dan seterusnya kita bersama-sama dalam majlis ilmu, dalam sesi perkongsian ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang kita perolehi pada setiap hari memberi manfaat dalam kehidupan kita, insya-Allah. Jadi pada pagi ini tuan-tuan, kita sambung pengajian surah An-Nur kita yang terakhir sebelum ini pada juzuk yang ke-18. Juzuk 18 surah An-Nur, muka surat 350. Ke surat 350. Jadi An-Nur ni kita dah sebutkan pendahuluan dan juga isi kandungannya. Yang awal pada muka surat pertama, An-Nur bermaksud cahaya. Nur, cahaya. Ramai daripada kalangan kita yang wanita nama dia Nurul. Nurul tu nur lah, asal dia Nur. Jadi Nur tu adalah cahaya, dan di dalam surah ini, surah An-Nur ini, ada banyak kisah-kisah ataupun hukum hakam berkenaan dengan kehidupan berumah tangga. Jadi cahaya ni cahaya berumah tangga. Awal-awal dalam surah ini kita dah kongsikan pada muka surat yang pertama, iaitu berkenaan dengan zina. Ya, pada ayat yang kedua kita boleh nampak az-zaniyatu waz-zani, penzina perempuan dan juga penzina lelaki. Ini kita dah ceritakan sebelum ni, apakah hukumannya. Dan kemudian kita masuk kepada ayat yang keempat. Ayat yang kedua berkenaan dengan penzina. Ayat yang keempat berkenaan dengan orang yang menuduh wanita-wanita yang baik berzina. Ni menuduh pula. Yang pertama tadi yang melakukan. Yang kedua kita dah cerita juga yang menuduh. Dia tak boleh tuduh sesuka hati, tuan-tuan. Kena bawakan 4 orang saksi pada ayat yang keempat tu. Summa lam ya'tu bi arba'ati, 4 orang syuhada, saksi. Kena bawa saksi. Orang yang menuduh perlu mengemukakan bukti, membawa saksi, apa-apa sahajalah pertuduhan. Tetapi di sini menuduh zina kena bawa saksi. Dan saksi-saksi itu mestilah sama penyataan dia. 4 orang saksi tadi. Tak boleh orang pertama cerita lain, orang kedua cerita lain. Tak selaras dia punya cerita tu, maka susahlah kita nak menuduh ataupun menjatuhkan hukuman kepada yang dituduh tadi. Kemudian kita masuk kepada ayat 11 sebelum ni. Yang pertama, ayat yang kedua tadi penzina, ayat yang keempat yang menuduh perempuan yang baik berzina. Ayat yang ke-11 kisah tentang Sayyidatina Aisyah. Kita dah ceritakan sebelum ni, kisah tentang Sayyidatina Aisyah. Sama juga dituduh berzina. Sayyidatina Aisyah ada ketika telah dituduh berzina apabila balik daripada satu peperangan.
Maka Allah menurunkan ayat Al-Quran untuk menyucikan Sayyidatina Aisyah daripada tuduhan tersebut. Dan pada ayat yang ke-13 disebut juga pada ayat yang ke-13 yang bermaksud mengapa mereka yang menuduh itu tidak datang membawa 4 orang saksi. Pada ketika berlakunya peristiwa itu hanyalah cakap-cakap saja, dan padahal tak tahu pun betul tak betul berlaku. Betapa mudahnya kita nak menyebarkan perkara-perkara buruk tuan-tuan, perkara-perkara sensasi. Seorang dia yang buka cerita, yang lain sambung-sambung-sambung-sambungkan. Makin lama makin ramai yang tahu. Padahal tak betul pun cerita tu. Menyebarkan berita yang tidak sahih, berita yang palsu, berita yang bohong. Tak tahu pun betul tak betul, tapi kita pun dengar, kita pun bagi tahulah pada orang lain kan. Kita pun share lah juga pada orang lain. Tak tahu betul tak betul. Dapat dekat WhatsApp, kita pun forward lah pada orang lain. Tak tahu betul tak betul. Jadi kita main share sahaja. Jadi berhati-hati tuan-tuan, pada surah Al-Hujurat Allah dah tegur supaya apabila dapat sesuatu berita, maka kita perlu selidik dahulu. Benar ataupun tidak berita tersebut, sahih ataupun tidak berita tersebut. Kalau dah tahu betul, barulah kita share. Barulah kita forward mesej tadi pada orang lain. Ini kita tak pasti, tapi kita dah forwardkan pada orang lain. Maka kalau berita tersebut palsu, bohong, maka kita juga mendapat saham daripada apa yang kita sebarkan tadi. Juga sama-sama dapat dosa. Orang yang buat berita palsu tadi, yang nombor 1, yang membuat berita tu, dia dapat paling besar lah. Dosa yang paling besar. Disebut pada ayat 11 tu. Siapa yang mereka-reka cerita tu. Tapi yang sebar-sebar tu pun tuan-tuan, sama juga mendapat saham daripada dosa tersebut. Jadi kita dah selesai awal-awal isi kandungan awal surah An-Nur. Hari ini kita masuk kepada ayat 27. Ambil poin-poin yang penting dalam surah ini. Ayat 27 pada muka surat 352. Iaitu ayat ini berkenaan dengan adab-adab apabila kita mahu memasuki rumah. Adab mahu memasuki rumah orang lain. Ini juga berkenaan dengan kekeluargaan. Contohnya paling mudah, kita masuk, kita nak datang rumah saudara mara lah tuan-tuan. Kalau rumah kita sendiri tak apa. Tapi ada juga adab-adabnya nak masuk rumah kita. Jadi kita lihat pada ayat yang ke-27 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu. Saya pernah sebut sebelum ni, kalau ada je perkataan ya ayyuhallazina amanu, maka kita perlu ambil perhatian. Maknanya Allah menyeru kepada kita, wahai orang-orang yang beriman. So apa yang Allah nak sampaikan kepada kita? Kita pun lihat, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Kita nak datang rumah orang, so ada dua kat sini. Yang pertama, meminta izin. Yang kedua, memberi salam. Datang rumah orang, bagi salam tuan-tuan. Demikian itu lebih baik bagimu agar kamu beringat. Ayat 27. Ayat 28, 27, 28, 29. Ayat 28 yang bermaksud, dan jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya. Kita datang-datang bagi salam macam tak ada orang. Dan rumah tu macam tak ada orang. Maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Jangan masuk. Ni kita dengar, tak berbunyi pun rumah ni, tak ada orang nyahut pun kan. Kita pun cuba buka pintu masuk. Tak boleh lah tuan-tuan. Jangan masuk selagi mana tidak mendapat izin. Diam je rumah tu kan, tak jawab-jawab. Tapi kita rasa macam ada orang.
Dan jika dikatakan kepadamu, tiba-tiba ada pula orang jawab daripada dalam rumah tu, pulanglah. Dia suruh balik, dia tak bagi masuk rumah tuan-tuan. Dan jika dikatakan kepadamu pulanglah, maka hendaklah kamu pulang. Itu lebih suci bagimu dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Jadi yang pertamanya, kalau orang dalam rumah tu diam je kan, kita rasa kita nampak ada orang tadi kelibat-kelibat ke kan, ataupun kita nak datang rumah tu tengok ada orang masuk rumah, kita datang bagi salam, dia tak jawab-jawab. Diam je dalam tu kan. Maka dia tak bagi kita masuk lah tu tuan-tuan maksudnya. Ataupun dia jawab, dia tak bagi masuk, dia kata baliklah, dia kata. Mungkin dia ada urusan dan sebagainya, tuan-tuan ada kesulitan, kena balik. Tak boleh lah kita nak terjah je rumah orang tuan-tuan. Mungkin kita fikir macam tak logik. Tapi perkara ni sebenarnya berlaku. Sebenarnya berlaku daripada zaman dulu lagi dah turun dah ayat Al-Quran. Lebih-lebih lagi tuan-tuan masa hari raya. Cuba tengok. Masa hari raya, saudara mara kan datang rumah main terjah je. Masuk je tuan-tuan. Tak ada nak bagi salam ke, minta izin ke. Hari raya ni paling banyak berlaku lah. Ayat 29, tidak ada dosa ke atasmu memasuki rumah yang tidak dihuni, yang di dalamnya ada kepentingan kamu. Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Okay, 29 ni, ayat 29 ni kalau rumah tu tak ada orang lah. Maksud tak ada orang tu rumah yang tidak berpenghuni, rumah kosong. Jadi masuk tengok mungkin kita nak bersihkan ke apa ke, nak tengok ada barang ke, tu tak ada masalah. Tapi yang kita cerita ayat 27 28 ni rumah yang ada tuannya, ada penghuninya. Maka kalau kita nak masuk ada dua tadi pada ayat 27 kan. Yang pertama bagi salam. Datang bagi salam tuan-tuan. Tu janganlah mengintip tengok dalam rumah tu kan tuan-tuan. Itu satu keaiban lah, tak boleh. Tengok-tengok, jenguk-jenguk dalam rumah, ada tak tuan rumah ni, buka sikit, selak sikit dekat tingkap dia. Tak boleh macam tu tuan-tuan. Buka sikit dia punya, kalau tingkap terbuka, selak pula langsir, nak tengok ada tuan rumah ke tidak. Sedangkan tuan rumah tu tak jawab, dia duduk diam je dalam tu. Sebab dia tak nak bagi kita masuk, adalah sebab dia tak nak bagi kita masuk. Kalau hari raya tu sampai ke malam tuan-tuan kan, ada yang tempat, ni berlaku ni banyak hari raya lah. Sampai ke malam, 10 malam beraya, 11 malam beraya kan. 10 malam orang tu dah tutup lampu. Kita datang juga, paksa dia buka. Ni berlaku. Paksa buka, bagi salam, kita tahu dalam tu ada orang, padahal dah tutup lampu dah ni, gelap. Kita bagi salam juga. Nak suruh dia buka. Lalu dia buka tuan-tuan dengan keadaan yang terpaksa. Ni saudara mara kan. Jadi jangan macam tu. Memanglah kita datang tu niat nak beraya, tapi ada kesulitan-kesulitan tuan rumah yang kita tak tahu tuan-tuan. Lagi-lagi yang kalau ada anak kecil pula kan, tengok baru tidur lah pula, macam-macam. Lepas tu datang-datang nak minta pula makan lah, apalah, semua kita nak tuan-tuan. Jadi berhati-hati. Ini semua adab, satu adab dalam berumah tangga kan. Kita nak datang rumah orang ke, saudara mara kita ke. Jadi yang pertama beri salam. Yang kedua meminta izin. Dua perkara ni kita kena buat. Jadi mungkin kita bagi salam, tuan rumah tu jawab salam. Tapi bila kita kata kita nak masuk ke apa ke, tuan rumah tak bagi, tak boleh lah. Mungkin dia ada urusan ke, dia tengah siap-siap ke nak keluar ke, tuan-tuan tak boleh. Masa tu dia tidak boleh menerima tetamu. Maka dia tidak izinkan. Ataupun pada ayat yang ke-28 dia suruh balik je. Kan baliklah kita. Datanglah lain kali. Mungkin pagi kita datang, dia suruh balik, dia ada urusan, tak boleh. Datang petang, datang malam, tanyalah. Zaman sekarang lagi senang kan. WhatsApp je. Zaman dulu mana ada WhatsApp. Jadi kena datang rumah, tanya boleh masuk tak. Zaman sekarang WhatsApp lah dulu tuan-tuan. Aku nak datang rumah ni. Boleh datang tak? Dia kata boleh. Pukul apa, sekian-sekian, pukul 3 ke pukul 4. WhatsApp zaman sekarang lebih senang. Boleh datang tak lepas isyak ni. Dia kata kalau boleh, datanglah. Jadi kita ada cara-cara dia ataupun adab-adabnya apabila kita datang bertandang ke rumah orang. Dan masuk rumah orang pun tuan-tuan, kalau kita dah masuk rumah orang tu dah dibenarkan, dah diizinkan, dalam tu pun ada adab-adabnya. Dan kita sebut tadi saudara mara, apabila kita masuk beraya tu,
Janganlah kita sesuka hati sampai ke dapur kita pergi, tuan-tuan. Tak minta izin pun. Tapi kita ingat saudara mara, sepupu sepapat kan, sampai ke dapur kita pergi cari makanan, buka periuk dia. Ni saya cerita ni sebab benda berlaku. Perkara-perkara yang berlaku. Sampai ke dapur buka periuk, tengok ada tak makanan. Buka kuali, ada tak lauk pauk nak makan, tuan-tuan kan. Jadi sekali datang tu pula 3-4 kereta. Tengok-tengok lauk dah habis, dia kata lah apa pula tak ada makanan ni kau baik. Jadi semua tu adalah adab lah, dalam bentuk adab, supaya apabila kita datang menziarahi rumah orang, datang nak datang jumpa dengan orang, maka ada adab-adabnya daripada sebelum masuk, sehinggalah kita dah masuk pun tuan-tuan, maka kita jaga adab kita. Jadi yang bawa anak-anak pula datang tu kan, dah masuk rumah bawa anak-anak pula, anak-anak tu janganlah dibiar saja. Kan? Habis dipegangnya barang orang tu, habis ditekan-tekannya, lompat-lompat atas sofa, dibaling barang-barang pula kan, kena TV pula tuan-tuan. Ni semua kisah-kisah yang berlaku. Maka kalau kita bawa anak-anak kecil, maka kita jagalah anak-anak itu supaya beradab juga di dalam rumah orang. Ini kita adab-adab datang ke rumah orang lain. Dan pada ayat 27, 28, 29 ni juga tuan-tuan, contoh apabila kita datang nak masuk rumah orang tu, kita biasa dengar kan, orang Melayu selalu sebut minta izin. Berapa kali nak minta izin ni? Berapa kali nak minta izin? Jadi ada disebutkan di dalam kitab minta izin 3 kali, tuan-tuan. Yang pernah dengar kan? Minta izin 3 kali. Jadi yang pertama tu mungkin orang tuan rumah itu dia tengah perhatikan siapa pula yang datang ni bila kita datang minta izin ni. Datang minta izin, jadi orang tuan rumah tu tengok kan, kali pertama, oh ni siapa ni yang datang ni? Dia dah tahu, oh ni Ali datang, dia tahu. Kali kedua, kali pertama tu mungkin diam, kali kedua tu dia tengok siapa, kali ketiga barulah dia bagi izin ataupun dia tak izinkan. Jadi 3 kali tuan-tuan, 3 kali minta izin. Kalau dia tak bagi tu balik je lah. Tak payah nak 10 kali, 20 kali bagi salam, tak payah tuan-tuan. 3 kali minta izin. Seperti mana yang disebutkan dalam hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan hadis yang marfu' sebagai berikut. Al-istizan salasun bil ula yastansituna wa bis saniyah yastaslihuna wa bis salisah ya'zanuna aw yuradduna, iaitu yang bermaksud minta izin itu 3 kali. Yang pertama, penghuni rumah diam. Mungkin dia diam, dia dengar dulu kan. Yang kedua, penghuni rumah memperhatikan dengan baik. Dia tengok dulu siapa datang ni. Yang ketiga, mereka mengizinkan ataupun menolak. Dia nak terima ataupun dia tolak. Jadi sampai 3 kali je tuan-tuan. Tak perlu nak duduk depan rumah tu 10 minit, 20 minit, tak perlu tuan-tuan. Dia tak bagi tu, tak adalah. Kalau bagi baru kita masuk. Jadi pada ayat 27, 28 dan 29 ini ada juga kaitannya dengan ayat 58. Kita tengok ayat 58. Jadi ni kita nak masuk rumah. Tadi kita cerita nak masuk rumah. Jadi datang rumah orang tuan-tuan, pastikan kita jaga adab-adab kita. Ayat 58 juga ada kaitan, iaitu meminta izin untuk memasuki pada waktu-waktu yang tertentu. Contoh nak masuk bilik. Dalam ahli keluarga satu rumah tu, contoh kita nak masuk satu bilik, ada waktu-waktu yang perlu kita minta izin. Ayat dia panjang. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم. Wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu. Sama ayat dia tuan-tuan. Wahai orang-orang yang beriman. Maka kita ambil fokus. Kenapa Allah panggil kita ni? Kenapa Allah seru? Hendaklah hamba sahaya lelaki dan perempuan yang kamu miliki. Dan orang-orang yang belum baligh, yang belum dewasa, meminta izin kepada kamu sebanyak 3 kali. Wallazina lam yablughul huluma minkum salasa marrat. Salasa, 3.
Thalatha marrat, 3 kali ataupun 3 waktu. Dalam satu hari 24 jam, ada 3 waktu yang Allah sebutkan di dalam ayat ini supaya kalau kita nak masuk, contoh nak masuk bilik ke, minta izin. Apakah waktu tersebut? Min qabli salatil fajri wa hina tad'una thiyabakum minaz zahirah wa min ba'di salatil isya. Yang pertama, min qabli salatil fajri, sebelum solat subuh. Ini contohnya kita satu keluarga lah. Satu keluarga dalam satu rumah ni tuan-tuan, kita nak masuk bilik. Contoh nak masuk bilik mak ayah, nak masuk bilik adik-beradik. Dan jadi ada waktu yang sangat-sangat kritikal, 3 ni lah. Yang pertama sebelum subuh. Janganlah main terjah je bilik tu tuan-tuan. Contohnya lelaki, adik-beradik lelaki nak masuk bilik adik-beradik perempuan. Janganlah main terjah je. Kena minta izin. Liyasta'zinkumu, ayat dia tadi, minta izin. Sebelum subuh. Kemudian yang kedua, ketika kamu menanggalkan pakaian untuk berehat di tengah hari. Wa hina tad'una thiyabakum minaz zahirah, tengah hari. Yang kedua, tengah hari. Tengah hari ataupun pukul 12 macam tu, sebelum zuhur lah. Yang tadi sebelum subuh. Yang ni sebelum zuhur, dalam pukul 12 macam tu. Sebelum zuhur ni tuan-tuan, tengah hari kadang-kadang kita tidur, kita rehat sekejap. Sebelum zuhur kita rehat sekejap. Jadi waktu tu mungkin pakaian kita mungkin ada yang tanggal baju ke apa ke pakaian, jadi tak sesuai lah. Main terjah je masuk bilik. Perlu jaga meminta izin sebelum kita masuk ke bilik. Yang kedua, tengah hari. Wa min ba'di salatil isya, dan yang ketiga selepas solat isya. 3 ni waktu kritikal. Selepas solat isya. Sebab 3-3 ni waktu ni tuan-tuan, biasanya waktu kita rehat, waktu kita tak berapa menjaga aurat. Tak berapa menjaga aurat. Thalathu auratil lakum, tidak ada dosa bagimu. Itulah 3 aurat waktu bagi kamu. Itulah 3 aurat waktu bagi kamu. Itu waktu yang kita biasanya tidak menjaga aurat dalam bilik lah. Bukan kat luar, dalam bilik. Jadi yang penting tuan-tuan, supaya kita sebelum nak masuk, terjah masuk bilik tu tuan-tuan, sebelum nak masuk bilik, minta izin. Boleh je dia bagi. Kalau dia tak bagi, tak bagilah. Sama macam tadi, masuk rumah minta izin. Tak bagi, tak bagi. Nak masuk bilik, kalau tak izin, tak boleh lah. Contoh kita nak masuk bilik mak ayah kita ada urusan, nak cerita ke apa ke, nak minta izin pada mak ayah ke, jadi ketuk pintu minta izin. Kalau mak ayah kita kata, tak, nantilah petang sikit ke, petang sikit lah tuan-tuan. Kalau mak ayah kita tak bagi masuk. Kemudian jaga antara aurat sibling kita, adik-beradik kita, antara lelaki dan juga perempuan. Ini adalah peranan ketua keluarga tuan-tuan. Ya, ayah lah, peranan ayah. Supaya antara adik-beradik pun kita menjaga aurat. Jangan sesuka hati je. Ataupun mungkin dekat rumah kita tu ada ipar kan. Ipar balik kampung ke. Kita daripada luar rumah, kita balik, contoh kita balik subuh ni kejap lagi. Dekat rumah kita tu ada ipar contoh kan. Ni kita cerita kita punya keluarga. Balik rumah kita main masuk je. Mana dah tahu ipar kita tu sedang tak pakai tudung, pergi ke dapur ke nak minum air, kita main terjah aja masuk. Jadi kita ada ahli keluarga lain yang bukan mahram tuan-tuan, minta izin dulu. Memang rumah kita. Memang rumah kita. Contoh ada yang ipar tu, ada ipar dia perempuan dalam rumah kan. Kita balikkan kejap lagi, kita balik, kita nak masuk rumah tu minta izin dulu. Memanglah rumah kita tapi kita minta izin, boleh tak masuk? Boleh, barulah kita masuk. Ataupun sebelum kita sampai ke rumah tu tuan-tuan, sebelum kita masuk rumah tu, adalah bunyi kereta ke, bunyi hentak kaki ke, kita ada orang perasan kita dah balik rumah. Orang perasan kita dah balik rumah. Ni bunyi kereta pun pakai kereta elektrik lah tu tuan-tuan, senyap je kereta kan. Tak perasan ada orang sampai rumah. Pakai kereta EV kan. Sampai rumah kita pula jalan pelan-pelan je kan. Tengok-tengok handphone, sampai pintu kita main masuk je rumah. Janganlah. Takut-takut nanti dalam tu ada yang tidak menjaga aurat pada ketika itu, maka kita minta izin. Walaupun rumah kita sendiri tuan-tuan ya, walaupun rumah kita sendiri. Mungkin dalam tu ada saudara mara. Jadi kita ni lebih kepada menjaga aurat, lebih kepada menjaga aurat.
maka kita meminta izin. Tidak ada dosa bagimu dan tidak pula bagi mereka selain daripada 3 waktu itu, mereka keluar masuk melayani kamu. Ni kalau orang-orang masa zaman dulu ada dia punya pelayan-pelayan dia ataupun bibi dia tuan-tuan. Jadi ada ketika-ketika waktu yang dia masuk tu mungkin selain daripada 3 waktu tadi. Selain daripada 3 waktu tadi. Sebahagian kamu atas sebahagian yang lain, demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat itu kepadamu. Dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ayat 59, dia sampai ayat 60. Ayat 59, apabila anak-anakmu telah sampai umur dewasa. Apabila anak-anakmu telah sampai umur dewasa. Kalau tadi, kalau anak-anak kecil tak ada masalah. Sebelum balik, sebelum dia kenal aurat. Sebelum dia kenal aurat tu apa? Tak ada masalah. Tapi bila dia dah balik, dia dah tahu oh ni aurat ni semua tuan-tuan, mungkin dah ada nafsu, anak kecil tu dah ada nafsu, dah darjah 4, dah darjah 5 tuan-tuan. Dah sampai baliknya, maka pada ketika itu dia kena jaga, dia kena minta izin. Kalau anak kecil 4 5 tahun tu tak ada masalah. Dan dia main masuk dia bilik, dia memang tak faham lagi. Memang tak faham lagi kan, tak faham aurat, belum balik, dia pun tak tahu apa nafsu apa semua tak tahu lagi, tak ada masalah. Yang dah yang dah sampai umur balik, anak-anak kita ni maka perlu meminta izin. Walaupun nampak macam kecil lagi anak aku ni. Kan macam kecil lagi umur darjah 4, darjah 5, darjah 6 kita rasa dia kecil lagi. Tapi maka kita tak menjaga aurat. Kita tidak menjaga aurat di depan anak-anak kita. Padahal sebenarnya mungkin masa tu tuan-tuan dia dah tahu dah pun aurat tu. Dia dah balik dah pun. Pada umur dia darjah 5 tadi, darjah 5, darjah 6. Sekarang ni pula zaman lagi cepat anak-anak ni faham tuan-tuan kan. Zaman dulu mungkin lambat. Mas sekarang dengan teknologinya, dengan handphonenya semua, darjah 4, darjah 5, darjah 6 dah faham aurat tu apa tuan-tuan. Jadi perlu berhati-hati. Ibu bapa ya, ni peranan ibu bapa lah menjaga perkara ni daripada rumah. Sebenarnya didikan ni daripada rumah. Kalau kita dah jaga perkara ni daripada rumah, maka bila keluar daripada rumah tuan-tuan pergi ke sekolah, dia jaga. Jaga aurat dia, dia jaga pergaulan dia antara lelaki perempuan. Mungkin ada yang balik awal, kena jagalah. Jaga pergaulan dan juga aurat antara lelaki dan perempuan. Maka apabila anak-anakmu telah sampai umur dewasa, hendaklah mereka meminta izin. Minta izin nak masuk bilik tadi ya. Seperti orang-orang yang lebih dewasa meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepadamu. Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ayat 60, dan para perempuan tua yang telah berhenti daripada haid dan mengandung. Ni yang dah veteran lah. Perempuan yang wanita-wanita yang dah veteran. Yang tidak ingin menikah lagi. Maka tidak ada dosa menanggalkan pakaian luar mereka dengan tidak bermaksud menampakkan aurat. Tetapi memelihara kehormatan adalah lebih baik bagi mereka. Contoh dah, umur dah lanjut dah. Umur dah lanjut, yang wanita-wanita ni mungkin dah 80. Jadi mungkin dia tidak berapa menjaga aurat. Sebagai contoh, dia tidak memakai tudung, contoh. Sedangkan mungkin dia punya ahli keluarga tu yang bukan mahram, ada dalam rumah tu. Tapi dia tak pakai tudung. Tetapi dia dah tak ada rasa nafsu tu dah tak ada dah tuan-tuan. Dia dah tidak dah menopause kan, dah tak haid dah, tak ada haid, dah tak mengandung, umur pun dah lebih dah. Dan orang lelaki pun kalau tengok dia orang lelaki tu tak bernafsu. Kalau orang lelaki pun tengok dia tak bernafsu, dia pun dah tak ada nafsu dah. Umur dah lebih, dah lanjut dah. Maka contoh dia tidak memakai tudung, tidak ada masalah. Tetapi bukanlah pakaian-pakaian yang lain. Yang lain tu tetaplah kena jaga kan. Janganlah pakai singlet je kan. Pakai singlet, tembus pula singlet tu. Nampak, jangan. Jangan sampai macam tu. Maknanya yang sedikit saja. Di sini tidak ada dosa menanggalkan pakaian luar. Ya? Jangan sampai kita kata telanjang ke. Tak adalah tuan-tuan. Itu jangan. Tetapi Allah sebut lagi, tetapi memelihara kehormatan adalah lebih baik bagi mereka. Walaupun mungkin dia dah tak ada nafsu, orang lelaki pun tengok dia tak ada nafsu, maka dia pakai tudung tu lebih baik. Pakai tudung tu lebih baik. Itu salah satu bentuk dalam menjaga aurat.
Jadi daripada dua ayat ni tuan-tuan, daripada ayat yang pertama tadi, berapa tadi? 27. Ayat 27, kemudian yang ni ayat 58. Kedua-dua ni ada kaitan lah. Supaya kita menjaga adab-adab kita apabila kita nak masuk rumah ataupun nak masuk bilik. Nak masuk rumah ataupun nak masuk bilik. Meminta izin, memberi salam dan juga kita menjaga aurat. Ini dalam bentuk kekeluargaan lah. Dalam bentuk kekeluargaan. Lebih-lebih lagi kalau satu rumah tu ramai pula yang duduk tuan-tuan. Ramai yang duduk dan ada antara penghuni rumah tu yang perlu menjaga aurat satu sama lain. Maknanya dia kena sentiasa pakai tudung kan. Paling biasa ipar lah. Dan paling biasa sekali berlaku tidak menjaga ni pada ketika waktu raya. Kan? Tak menjaga adab. Kuranglah menjaga adab. Contoh nak masuk rumah tadi kita cerita. Sampai ke dapur pula dijenguknya ada makanan ke tidak. Kemudian kalau tidur malam-malam tuan-tuan kan. Masa hari raya tidur malam-malam pula dekat ruang tamu lelaki, perempuan. Ini antara yang waktu yang kurang dijaga. Maka peranan siapa tuan-tuan? Peranan ketua keluarga, peranan ayah, peranan atuknya menegur lah. Kalau ada anak-anak saudara mara yang kurang menjaga aurat kan. Kurang menjaga aurat ataupun yang wanita janganlah tidur kat ruang tamu kan, lelaki nak lalu nak lintas. Memang ada tuan-tuan. Jadi perlulah kita yang faham ni tuan-tuan, kita yang main peranan supaya kita tegur ketua keluarga perlu main peranan. Jadi selesai meminta izin masuk rumah, masuk bilik. Dan dia punya fokus tadi adalah untuk menjaga aurat. Dan menjaga aurat ni tuan-tuan ada di dalam surah An-Nur juga ya. Menjaga aurat ni ada di dalam surah An-Nur juga. Jadi kita lihat pada ayat 30. Pada ayat 30, 31. Ini menjaga aurat. Ayat 30, 31. Tadi kita masuk rumah minta izin, masuk bilik minta izin, menjaga aurat. Jadi ayat menjaga aurat itu secara khususnya kita boleh lihat pada ayat 30 dan juga 31. Ayat dia panjang, jadi saya bacakan terjemahan dia. Ayat 30 surah An-Nur yang bermaksud, katakanlah kepada lelaki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Jadi yang pertama, ayat 30 ni tuan-tuan adalah kepada lelaki. Ayat 31 nanti kepada perempuan. Tengok ayat 31 kepada perempuan tu tuan-tuan, lebih separuh muka surat panjang dia. Ayat 30 kepada lelaki, satu baris setengah ya. Satu baris setengah. Ayat 31 kepada perempuan. Tetapi kat sini diutamakan dahulu, didahulukan kepada lelaki. Didahulukan ayat kepada lelaki. Apa yang Allah sebut? Katakanlah kepada lelaki-lelaki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya. Pertama lelaki. Lelaki kena jaga pandangan. Kan? Jaga pandangan. Jangan suka-suka je nak tengok perempuan tuan-tuan. Kan? Perempuan ni, oh seksi perempuan ni, kita pandang. Pergi jalan-jalan pantai pula kan. Pergi jalan pantai pula, pergi negara-negara dekat luar pula. Kita bercuti pula dekat luar. Dan kat luar tu pula, orang putih pula kan. Kita pergi pantai, cantik. Kita nak pergi pantai ni cantik ni kita kata. Banyak pula orang putih kan. Orang luar negara lah. Yang memang bukan Islam. Jadi dekat pantai tu dah confirm lah tuan-tuan. Mereka pakai bikini saja. Takkan mereka pakai baju bertutup pula kat pantai kan. Jadi kita tidak menjaga pandangan kita. Pandang sana, pandang sini, pandang sana, pandang sana. Jadi kita lelaki ni tuan-tuan, pertama menjaga pandangan. Dan memelihara kemaluan. Sebab daripada mata tu tuan-tuan, daripada mata akan mendatangkan nafsu kepada kita. Ini semua faham lah. Lelaki-lelaki faham. Daripada mata akan mendatangkan nafsu kepada kita. Kalau kita jaga pandangan, kita tak tengok. Jaga pandangan kita. Kalau ternampak, kita alih.
Kalau kita ternampak, kita alih pandangan. Jadi kita tidak melihat lagi dengan lebih lama. Mungkin ternampak kali pertama tu kita bukan sengaja. Ini kita nampak kali pertama, lagi lama kita pandang, lagi lama. Itu akan mendatangkan nafsu kepada lelaki. Semualah yang lelaki kita semua faham. Dan memelihara kemaluannya lelaki. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Jadi yang pertama lelaki tuan-tuan ya, jaga pandangan kita, jaga kemaluan. Ayat 31 yang bermaksud, dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman. Yang ayat 31 ni pula kepada perempuan, agar mereka menjaga pandangannya. Juga kena jaga pandangan tuan-tuan. Dan memelihara kemaluannya. Sama dengan tadi, dengan nasihat kepada lelaki tadi sama. Kalau kita lihat tuan-tuan sekarang ni, bukan hanya lelaki saja kena jaga pandangan ya. Allah dah sebut sini perempuan pun kena jaga pandangan. Kita boleh tengok dekat media-media sosial sekarang tuan-tuan, anak-anak perempuan kita, remaja-remaja ataupun yang 20-an tuan-tuan kan. Tengok macam mana mereka tergila-gilakan artis tuan-tuan, dia lelaki. Kadang-kadang dekat komen bawah-bawah gambar lelaki, video lelaki, yang kalau yang Korea tu tuan-tuan, yang dari Korea datang Malaysia, ya Allah. Terkinjar-kinjar kat airport tu tuan-tuan. Malu kita. Boleh tengok kan video-video dia kan. Malu mak ayah tengok anak-anak macam tu. Anak-anak perempuan. Terkinjar-kinjar nak sentuh, nak berebut-rebut sentuh dengan lelaki, dengan artis Korea tadi tuan-tuan. Tengok yang nak sentuh tu pula perempuan yang pakai tudung. Anak-anak Islam yang pakai tudung ni tuan-tuan. Terkinjar-kinjar. Lepas tu kalau dijemput naik ke pentas dengan artis tu, oh punyalah seronok tuan-tuan. Nak peluk, nak salam, semua dia nak tuan-tuan. Padahal orang Islam ni. Kalau lelaki mungkin tak terkinjar lah kita kan. Tapi yang anak-anak perempuan ni tuan-tuan, kita jaga-jaga tuan-tuan ya. Zaman sekarang ni lebih banyaklah fitnah dia, lebih besar fitnah dia. Bukan hanya lelaki je jaga pandangan, maka perempuan juga jaga pandangan. Tengok kadang-kadang keluar gambar lelaki, video lelaki, bawah tu komen-komen perempuan tuan-tuan. Tengok ya Allah. Perempuan-perempuan Islam kan, perempuan-perempuan Melayu yang komen bawah tu, Allah handsome-nya lelaki ni, oh maskulinnya lah. Tak malu tuan-tuan. Tak malu. Jadi jaga tuan-tuan, ini kita antara kekeluargaan lah, adab-adab yang perlu kita ajarkan kepada ahli keluarga kita. Katakanlah kepada perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan auratnya, perhiasannya, janganlah menampakkan auratnya. Kalau kita tengok ayat 30 lelaki tadi, Allah pesan jaga pandangan, jaga kemaluan. Perempuan ni panjang sikit. Jaga pandangan, jaga kemaluan. Janganlah menampakkan perhiasannya, iaitu auratnya, kecuali yang biasa terlihat. Ini dekat situasi-situasi tertentu lah. Jangan menampakkan auratnya. Kenapa Allah tak sebut dalam ayat 30 tadi kepada lelaki? Sebab perempuan ni lebih banyak auratnya daripada lelaki lah. Lebih banyak aurat perempuan daripada lelaki. Lelaki nak menjaga aurat tu senang. Pakai seluar 3/4 dah selesai. Tutup pusat sampai lutut dah selesai kan. Pusat atau pusat sikit, bawah lutut sikit. Lelaki. Tapi kalau perempuan tu lebih banyak auratnya. Satu, tubuh badan dia. Sebab tu perempuan pula ada bentuk badan dia. Jadi lebih banyak aurat tu, lebih berat aurat tu kepada wanita. Lelaki kalau dia tutup antara pusat sampai lutut selesai. Tak adalah pula pakai ketat-ketat kan lelaki antara pusat sampai lutut tu. Ataupun kalau kita tengok yang naik basikal tu tuan-tuan, oh semua ketat-ketat naik basikal, main basikal. Jadi yang main basikal ni tuan-tuan, janganlah pakai ketat-ketat. Kan yang perempuannya, yang lelaki pun sama. Pakai seluar ketat, naik basikal pakai seluar ketat. Ketat tu maksudnya ikut bentuk lah tuan-tuan, ikut bentuk. Depan terbonjol, belakang terbonjol tuan-tuan. Tak maaf lah sebut, kita belajar fiqh ni kena sebut. Kalau perempuan tu ketat, dia naik basikal, bawa basikal tu ketat daripada atas sampai bawah. Jadi kalau nak main basikal bagus, sukan, tapi perlu menjaga aurat, jaga pakaian kita. Janganlah menampakkan perhiasan auratnya kecuali yang biasa terlihat, dan hendaklah mereka menutup kain tudungnya hingga ke dada. Tudung tuan-tuan tudung hingga ke dada. Ni yang pakai tudung sampai leher je. Berapa ramai perempuan yang pergi bekerja, tudung dia sampai leher je tuan-tuan. Ramai kan?
Kat mana-mana kita boleh jumpa. Dia memang pakai tudung, tapi sampai leher je. Sikit je kerat dekat leher ni. Dekat dada dia tak tutup. Dada dia tak tutup, tuan-tuan. Sedangkan dada itulah yang lebih berbentuk daripada leher dia. Leher ni kecil je. Kan? Jadi sebab tu dia sebutkan menutup kain tudung itu hingga ke dada. Janganlah menampakkan perhiasan auratnya kecuali kepada ini mahram-mahram lah, suami mereka ataupun ayah mereka, ayah suami mereka, putera-putera mereka, putera-putera suami mereka, saudara-saudara lelaki mereka. Ni dia punya mahram-mahram dia. Atau putera-putera saudara lelaki mereka, putera-putera saudara perempuan mereka, atau para perempuan sesama Islam mereka. Para perempuan sesama Islam. Jadi kena jaga ya. Kalau bukan Islam, kita duduk satu asrama ke, kena hati-hati jaga juga aurat kita. Atau hamba sahaya yang mereka miliki. Dulu zaman-zaman dulu ada hamba. Atau para pelayan lelaki yang tua, yang tidak mempunyai keinginan lagi terhadap perempuan. Macam tadi kita cerita yang perempuan yang dah tua, yang lelaki tak ada keinginan kepada dia. Yang ni yang lelaki yang dah tua, yang tidak ada nafsu lagi terhadap perempuan. Ataupun anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan, dan janganlah mereka menghentakkan kaki agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan saja. Nak hentak-hentak kaki biar orang tahu. Dan bertaubatlah kamu kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Jadi dalam ayat 31 ni terus dia bagi tahu apa mahramnya, siapa mahramnya. Maknanya mahram ni aurat tu tak adalah perlu terjaga tertutup semua kan. Jadi nak keluar rumah lah baru dijaga. Kalau dekat rumah tu pakai seperti biasa. Pakai baju, pakai seluar macam biasalah dekat rumah. Janganlah sampai dekat rumah pun kena jaga juga tuan-tuan. Janganlah sampai kat rumah pun seksi sangat. Ada anak-anak lelaki. Anak lelaki pun dah besar tuan-tuan. Kan? Anak lelaki, memanglah anak lelaki. Bukannya anak lelaki tu tak ada nafsu. Ada anak lelaki dah 20 tahun, 23 tahun, 24 tahun. Jadi mak ataupun sibling-sibling perempuan pun kena jaga pakaian. Jangan pakai nipis-nipis. Memanglah dalam rumah sama-sama adik-beradik, tapi nafsu tuan-tuan kan. Nafsu ni bukannya boleh dibendung. Ada pakai pakaian yang nipis, pakai pakaian yang nampak, yang ketat kan. Jadi walaupun sesama ahli keluarga, maka kita jagalah yang paling terbaik kita boleh jaga. Bukannya suruh pakai tudung semua, tak. Tapi bila kita pakai pakaian baju, seluar tu, maka kita jaga aurat kita. Walaupun sesama mahram kita, supaya kita lebih kepada praktikal lah. Dan juga untuk mengekang daripada perbuatan-perbuatan yang berunsurkan nafsu. Jadi kat sini kita lihat dua pesanan utama kepada lelaki dan perempuan adalah menjaga pandangan. Pertama, lelaki pun jaga pandangan pada perempuan, perempuan pun jaga pandangan terhadap lelaki. Memelihara kemaluan, lelaki pun jaga, perempuan pun jaga, dan juga memelihara aurat. Memelihara aurat ni panjang dah tadi dalam ayat 31 yang kita dah bacakan tadi. Jadi kat sini tuan-tuan kita dapat ambil pengajaran supaya setiap pendidikan itu datangnya daripada rumah. Ya, pendidikan itu datangnya daripada rumah, bermulanya daripada rumah. Janganlah kita ingat semua cikgu nak ajar kat sekolah. Kita serahkan segala-galanya pada cikgu. Aku hantar masuk asrama ni pandai-pandailah. Cikgu pandailah ajar kan. Hantar masuk universiti ni pandailah nanti dia belajar kat universiti. Bukan macam tu. Jadi mak ayah, parent perlu mulakan didikan tu daripada rumah, daripada kecil lagi tuan-tuan. Sebaik-baiknya daripada kecil lagi kita dah ajar dah perkara-perkara ini. Itu yang pertama tadi kita belajar 3 ayat. Yang pertama meminta izin masuk rumah. Yang kedua masuk ke bilik pun minta izin. Ada waktu-waktunya sebelum subuh, sebelum zuhur, selepas isyak. Itu yang paling kritikal sekali. Antara yang biasanya orang kurang menjaga aurat. Dan yang ketiga kita belajar juga berkenaan dengan ayat-ayat tentang aurat. Menjaga aurat kita ataupun menjaga pandangan kita bagi lelaki dan juga perempuan. Wallahu a'lam. Jadi mudah-mudahan kita dapat pengajaran dan manfaat daripada apa yang kita kongsikan pada pagi ini daripada surah An-Nur. Itu berkaitan dengan berbentuk kekeluargaan ya.
berbentuk kekeluargaan. Jadi insya-Allah pada tazkirah yang akan datang kita akan sambung pada suratul Furqan. Surah Al-Furqan hujung juzuk yang ke-18 pada muka surat 359. Wallahu alam. Jadi saya rasa sekadar itu saja perkongsian kita pada pagi ini. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan, kita dapat menerapkan apa yang kita pelajari tadi dalam kehidupan seharian kita. Ya, kita dah belajar tuan-tuan, kita gunakan dalam kehidupan seharian kita. Jangan dengar-dengar aja tapi tak buat. Dengar je kan tapi kita tak terapkan dalam kehidupan kita. Sebab tadi semua tu berbentuk kekeluargaan. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang daripada diri saya sendiri. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Wabillahi taufiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.